Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk bersama-sama kita pada malam ini, malam Jumaat, mengikuti pengajian kita Al-Hikam di Masjid Al-Istighfar, Pasir Ris, Singapura. Ya, seperti biasa kita mulakan dengan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan juga kita mengingati kembali akan kalimat tauhid, tiada Tuhan melainkan Allah, dan kita mengingati akan nama Allah. Khusyukkan hati kita, lupakan semelangatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alil athhar ashabil abrar ajma'in, ila hadrati sultan awliya wa salihin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, wa amadana Allah bi imdadi wa anasana bi harakati wa nafa'ana bi barakati, wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah, wa khususan Syekhina Mursyidina Rabitana Asina fi Hudim Sayyidina Abdul Qadir Masuruddin Qadir Jalan Baghdadi Syahidillah walahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا والحي القيوم وأتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال بقلبي الله فناصره معين في الدارين هو الله واغفر لنا يا الله 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 الله
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuh al-arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah syukur kita pada Allah Ta'ala. Dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah dikurniakan kita kesempatan untuk sama-sama mengikuti pengajian kita Al-Hikam di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris, Singapura pada malam Jumaat yang penuh rahmat dan barakah ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian semua apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, menyambung kembali kita dalam kitab hikam. Mereka ada kitab hikam yang lama, bolehlah mereka buka di muka suratnya ke 82 ya, 82 ya, muka surat 82. Mereka yang ada kitab yang baru mungkin tak sampailah muka surat 82. Pokoknya pada tajuk tanda hati yang mati. Tanda hati yang mati. Pada kalam hikmah yang ke-58. Jadi siapa yang kitab baru tu tengoklah tanda hati yang mati pada kalam hikmah yang ke-58. Ya muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pelajaran kita yang lepas, kita telah dipesan oleh Tuan Guru kita Imam bin Athaillah Iskandari, jangan kita tinggalkan zikir. Walaupun kita zikir itu dalam keadaan lalai. Karena zikir ni dia merupakan makanan rohani untuk hidupkan rohani kita. Untuk hidupkan hati kita, jiwa kita. Kalau kita zikir itu kita lalai, maka itu lebih baik daripada langsung tak zikir. Sebab bila kita tak zikir, lidah kita gunakan untuk apa? Untuk yang sia-sia, cakapan yang tak ada faedah. Lebih-lebih takut nanti masuk pula mengumpat, mengata, fitnah. Kan lebih baik dia berzikir. Jadi dengan zikir itu dapat hindarkan pasukan dosa-dosa itu. Dan insya-Allah mudah-mudahan walaupun sekarang dia lalai, tapi Allah Ta'ala bukakan hati dia. Dapat dia rasa khusyuk. Nanti dibukakan lagi hijab. Dapat dia merasakan kemanisan dalam dia berzikir. Buka lagi hijab. Semoga hati dia itu tenggelam dengan Allah Ta'ala. Mendapatkan ma'rifatullah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Dan tidaklah yang demikian itu menjadi berat bagi Allah Ta'ala. Dia Maha berkuasa. Tetapi awas, kalaulah kita langsung tak ada zikir, zikir zahir pun tak ada, hati pun tak zikir, ini akan menjadikan kita punya hati ni tak ada makan. Rohani kita tak ada makanan. Bila tak ada makanan, mati. Maka inilah dia tajuk kita pada hari ini, di mana Al-Imam bin Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala, semoga Allah SWT tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan semoga Allah Ta'ala juga meninggikan darjat tuan penterjemah kitab ini Ustaz Salim Bahrasi, dan ditinggi dan dikurniakan rahmat pada rohnya. Dan kepada kedua-dua guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka berkata Al-Imam bin Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Artinya, sebahagian daripada tanda matinya hati
Iaitu jika tidak merasa sedih, tidak rasa susah hati kerana tertinggalnya suatu amal perbuatan kebaikan. Jadi kalau sekiranya kita nak kenal lah hati kita tu mati, Ustaz, macam mana hati mati? Bukan mati tu mati hati jantung yang berdenyut. Itu kalau mati, mati badan kita. Tapi maksud hati ni sini ialah hati rohani kita. Rohani pun ada hati. Jasmani ada hati, rohani pun ada hati. Macam mana Ustaz? Rohani mana mati? Itulah Allah Ta'ala mengatakan, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Bukanlah mata dia yang buta, tapi mata hati yang dalam jantung dia, yang dalam dada dia yang buta. Dalam dada ni pun ada hati yang ada mata. Itulah mata rohani. Hati yang dimaksud sini ialah rohani kita. Jadi kalau rohani kita mati tu dari segi arti kata taklah dia tu mendapat petunjuk dari Allah, tak dapat hidayah pada Allah. Tandanya ialah bahawa dia tak ada rasa sedih pun, tak ada rasa susah hati pun. Kalau dia tertinggal sesuatu kewajipan, dia tertinggal sembahyang subuh, tak kisah. Dia tertinggal sembahyang zuhur, tak apa, nanti balik aku qada aje. Tak ada rasa apa. Dan begitu juga kalau dia tertinggal sembahyang tahajud, okeylah, tak apalah. Bukan selalu aku tinggalkan. Dia tak rasa berat. Maknanya di sini hati dia tak ada sensitivity. Tertinggal amal-amal yang soleh, dia tak ada rasa sikit pun rasa kesusahan, sedih, sayu, tak ada. Itu tanda-tanda hati mati. Kita boleh cek juga ni. Ya Allah, macam mana aku ni? Aku sembahyang subuh tadi pun lambat tapi tak rasa apa-apa pun. Kita tengok hati kita. Kalau hati kita tak ada rasa apa dengan kita, tertinggal yang wajib, yang sunat, yang disuruh oleh Allah dan Rasul, itu tanda hati kita mati. Yang pertama. Yang kedua, juga tidak menyesal jika terjadi berbuat sesuatu pelanggaran dosa. Tak menyesal. Jadi kalau dia buat dosa, na'udzubillah, dia buat dating dengan jantan mana, dengan betina mana, dia tengok gambar-gambar yang tak baik, yang tak bagus, dan bercerita hal orang, buat fitnah, mengumpat. Dia tahu yang dia buat salah tu, tapi tak ada rasa menyesal. Kenapalah aku pergi cakap macam ni petang orang? Kenapalah aku pergi mengumpat orang? Tak ada, tak rasa. Jadi dia tinggalkan yang ibadat, dia tak rasa sedih. Dia buat yang jahat, yang maksiat, dia tak rasa menyesal, tak rasa diri bersalah. Nah, ini semua kira sebagai tanda hati yang mati. Maka jadi inilah dia dinamakan dia orang yang sudah mati hati. Jadi Ustaz, macam mana ni orang yang hati mati ni? Sebab itulah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarratu hasanatu wa sa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Ya. Siapa yang merasa senang, yang gembira oleh amal kebaikannya dan merasa sedih, merasa menyesal atas perbuatan dosa-dosanya, maka ia adalah seorang orang mukmin. Itu tanda orang mukmin. Jadi dia kalau sekira dia rasa suka, gembira, dapat dia buat sedekah, dapat dia sembahyang tahajud, dapat baca Quran, alhamdulillah, syukur, dia gembira. Dan dia sedih pula kalau dia tertinggal sembahyang tahajud, dia tertinggal perkara zikir-zikir yang dia buat, tertinggal hari ni tak dapat baca Quran, ataupun dia terlaku berbuat dosa perkara yang maksiat, mata dia memandang kepada aurat-aurat yang tak boleh dipandang, dan mata dia melihat gambar-gambar yang tak boleh dilihat, dan begitulah seterusnya. Astagfirullah, dia menyesal dia. Itu Nabi kata, itu tanda orang itu orang yang beriman. Nampak? Jadi kita boleh ceklah diri kita. Kita buat dosa, ada rasa sedih tak? Ada rasa menyesal tak? Ada rasa marah tak diri kita? Kita ada tertinggal amalan soleh, ada tak kita rasa sedih kerana tak dapat kita kerjakan amalan soleh? Kalau tak ada rasa lah, na'udzubillah, itulah tanda hatinya sudah mati. Ya? Maka dalam kitab, iaitu Iqazul Himam, yang disyarahkan oleh Imam Ibn Ajibah, dia mensyarah kitab hikam ini, dia mengatakan bahawa hati itu mati itu ada sebab. Ada 3 sebab. 3 sebab itu apa dia? Pertama, hubbud dunia, cinta pada dunia. Bila cinta dunia dah penuh dalam hati dia, maka hati itu mati. Cinta dunia itu macam mana Ustaz?
Cinta dunia, kejar untuk dapat kelebihan, dapat gajinya lebih, dapat nama, dapat pangkat, dapat kedudukan, dapat sanjungan, dapat pujian. Pokoknya semua keduniaan. Tak kira lah halal haram yang dia buat tu boleh ke tak boleh. Tak kira lah waktu semayang tu buat ke tak buat, tak apa. Tak kira lah perkara itu yang Allah Ta'ala tegar ke tak tegar. Tak ada, tak kisah. Itu hubbud dunia. Jadi kalau pertama, ini menjadikan kita punya hati mati. Sebab tu Nabi kata, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta pada dunia itu adalah merupakan kepala, ibu sekalian dosa. Dosa semua yang berlaku kenapa? Kerana hati kita cinta pada dunia. Itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lepaskanlah hati kami daripada cinta pada dunia, ya Allah, dan isikan hati kami hanya cinta padamu, cinta pada Rasulmu, cinta pada amal-amal yang mendekatkan kami cinta padamu, ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keduanya, sebabnya hati itu mati, al-ghafla an zikrillah, lalai daripada zikrullah. Itu sebab pelajaran kita lepas, Imam Ibnu Athaillah pesan, jangan tinggalkan zikrullah. Jadi bila zikir tu tak ada, makanan rohani tak ada. Bila makanan rohani tak ada, mati dia. Jadi bila mati, dia tak tahu nak buat. Yang halal pun dia tak, maaf kata, yang haram pun dia langgar, yang Allah Ta'ala suruh pun dia tinggalkan. Itu dia, ya. Iaitu zikrullah. Yang ketiga, sebab hati itu mati, irsalu jawari fi ma'asillah, membiarkan kita punya anggota kita dalam maksiat kepada Allah. Mata kita tengok maksiat, telinga kita dengar maksiat, lidah kita cakapnya maksiat, kaki kita jalan ke tempat maksiat, tangan kita menyentuh kepada anggota orang yang bukan mahram kita yang maksiat. Jadi dia bebaskan diri dengan maksiat. Tak peduli Allah kata jangan, oh ini tak apa, oh ini tak apa. Na'udzubillah. Ingat, 3 perkara yang menjadikan hati kita mati. Hubbud dunia, cinta pada dunia, ghafla an zikrillah, iaitu lalai pada zikrullah, dan yang ketiganya irsalu jawari fi ma'asillah, membiarkan anggota kita dalam maksiat pada Allah. Mudah-mudahan ya Allah, selamatkanlah kami daripada sekalian sebab yang menjadikan hati kita mati, ya Allah. Bantulah kami ya Rahman dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Ni jam kita tak nampaklah dengan kesan dia. Tapi apabila kita hati dah mati, maksiat kita bermarajalela, kita punya ibadat taat pun dah tak ada lagi kita lakukan ataupun campai saja. Bila nanti kita menyesal? Besok nanti bila mati dalam kubur baru kita menyesal. Jangan nak tunggu hari kiamat. Belum hari kiamat dalam kubur lagi ni. Na'udzubillah, dihempit kita tubuh badan kita sampaikan tulang belulang kita mencekam antara satu sama lain. Na'udzubillah. Jadi saat itu dah menyesal pun dah tak guna. Harta yang dia kumpul penat lelah, kejar, kerja siang malam, fikiran dia tu nak pecah-pecah kepala, nak fikirkan nak dapat keuntungan, tapi semuanya tinggal dan dia mati hanya kain kapan saja di badan dia, Allah. Itulah orang manusia yang akan rugi. Sebab itulah Sayyidina Ali kata, hidup dunia ini adalah mimpi. Segala kesenangan kita ni mimpi saja. Dan bila orang tu mati, barulah dia tersedar. Dah tersedar, dah masuk dalam kubur. Nak buat apa? Tak boleh buat apa-apa lagi dah. Dah, semua apa yang dia mimpi tu semua dah habis dah. Dah tak ada lagi lah kenang-kenangan, tak ada ingat lagi dah. Yang dia sekarang hadapi ialah azab. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, jauhkan kami daripada matinya hati ini ya Allah. Hidupkan hati kami dengan Kau ya Allah. Jadikan hati kami hati yang penuh dengan ma'rifat padamu ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagaimana kita nak mengenal hati kita tu hidup? Maka berkata Al-Imam Ibn Ajibas ini, sebab hati itu boleh hidup ada 3 sebab. Ya. Pertama, az-zuhdu fid dunya. Zuhud kita dalam dunia. Apa makna zuhud? Tidak ada rasa kasih sayang cinta pada dunia, tak ada. Dunia ni alhamdulillah lah, apa yang ada syukurlah. Habis ustaz saya kena potong gaji, tak apalah. Apa yang awak dapat itu sudah, kita hiduplah. Dulu boleh makan ayam, boleh makan daging, sekarang makan nasi sambal belacan, tak apalah. Alhamdulillah, itu pun nikmat. Nah, begitulah kita dalam hidup dunia ni sederhana, lebih kurang very simple life.
Tak payah kita fikir-fikir nak jadi macam orang kaya tu, millionaire, tak payah. Kalau Allah kurnia kita, Alhamdulillah. Kalau tidaklah, jangan kita bermati-matian. Seperti mana setengah-setengah orang sekarang ini, bermati-matian. Buka sana syarikat, buka sini syarikat. Nak itu, nak ini lagi. Allah, akhirnya mati satu apa pun tak bawa. Melainkan kapan saja. Allahu Akbar. Itulah pertama, zuhud dalam dunia. Yang kedua, sebabnya boleh hidupkan hati kita ni. Hidupkan hati itu dengan ma'rifat. Hidupkan hati kita dengan kerohanian kepada Allah. Iaitu al-ishtighalu bi zikrillah. Sibuk diri kita dengan zikrullah. Itu dia tuan-tuan. Jadi zikir tu jangan lepas. Dah kita zikir waktu pagi, waktu petang, sambil kita berjalan pun zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi yang bagusnya kita ikatkan diri kita. Ikat macam mana Ustaz? Kita kena buatkan satu, kita kata amalan. Setiap hari aku mesti habis 1000 selawat Nabi SAW. Jadi dia mana-mana jalan pun selawat. Macam Ustaz, takkan kita nak buat tasbih kita tengah-tengah jalan nanti orang kata kita gila ke buat tasbih tengah-tengah jalan? Bukan macam tu. Awak zikirlah pakai kalkulator kecil saja. Letak kat jari saja. Jadi kat jari subhanallah, Allahumma salli Allahumma salli. Macam tu saja. Tengok, ni dah 999. Alhamdulillah, tambah satu lagi 1000. Boleh, bukan tak boleh, boleh. Kita nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Bukan nak kena duduk atau tikar sembahyang tu, tidak boleh. Sambil kita driving, sambil kita kat dapur, sambil kita bekerja kat pejabat, kita boleh baca selawat terus. Jadi kita ada ikat. Kalau kita tak ikat, aku dah selawat juga, tapi tak tahu berapa banyak. Macam tu juga kita kata istighfar. Aku satu hari mesti nak ambil 500 istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi ada ikatan dia. Itu kita kena buat macam tu lah. Itu kalau orang nak sungguh-sungguh lah. Kalau sekiranya orang, Ustaz, saya ni baru nak belajar tasawuf, Ustaz dah suruh macam ni, tak larat lah saya. Okey, kita mula sikit-sikit. Pagi kita buat 100 istighfar, astagfirullahalazim, dan kita buat 100 selawat, dan kita buat 100 tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Petang atau lepas maghrib, 100 kali istighfar, 100 kali selawat, dan 100 kali tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Kita kena buat jadual lah. Siapa yang ada ambil tarikat, ada ambil ijazah dengan syekh-syekh dia, amalkan apa yang dia telah ambil ijazah itu, ya. Itu yang kedua. Cara nak hidupkan hati, pertama, zuhud fid dunia, zuhud daripada dunia. Keduanya, sibuk dengan zikrullah, basahkan lidah dengan zikrullah. Dan yang ketiga, sohbatu awliyaillah, berteman dengan awliyaillah, kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah tu mana kita kenal, Ustaz? Kita pun tak tahu. Tak apalah, kita tengok pada zahir. Orang yang soleh, orang yang baik, orang alim. Kita kawan dengan dia. Tapi bila kita kawan dengan orang baik-baik, kita pun hati pun je lembut, jadi nak ikut macam dia. Kalau kita kawan dengan, na'udzubillah, orang yang jahat-jahat, kita pun terikut juga. Seperti mana dicontohkan, bahawa Nabi mengatakan kalau kita kawan dengan orang jahat, seperti kita duduk di tepi orang yang sedang membakar besi. Membakar besi, percik api dia. Tak banyak sikit, 1-2 lubang kena kat baju kita. Alamak, dah berlubang dengan baju ni. Pasal kau dekat sangat depan orang yang bakar besi tu, apa kau dekat dengan dia? Begitulah juga kalau orang yang bersahabat dengan orang yang baik, orang solehin, para ulama, para wali-wali Allah, sepertilah dia duduk dengan orang yang menjual minyak atar. Minyak atar wangi. Kita duduk sebelah dia, kita tak pakai minyak atar. Orang kata, wangi abang, kau pakai minyak atar. Aku tak pakai minyak atar. Tapi kerana duduk sebelah kawan yang jual minyak atar, bau wangi dia pergi pada kita. Itulah ibarat tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi kita nak berkawan pun kita pilihlah. Ingat, 3 perkara yang menghidupkan hati kita. Apa dia? Zuhud fid dunia. Zuhud dalam dunia. Tak ada cinta pada dunia. Yang kedua, al-ishtighalu bi zikrillah. Sibuk dengan zikrullah. Yang ketiga, sahbatu awliyaillah. Berteman dengan kekasih-kekasih Allah. Maupun para ulama, maupun para solehin, orang-orang yang beramal. Kita berkawan dengan mereka. Ustaz, manalah kita nak tahu orang tu, orang wali ke tak apalah. Kita tengok zahir. Orang ni sembahyang bagus. Orang ni belajar agama. Kita kawan dengan dia. Jangan kawan dengan orang sembahyang pun tidak.
belajar pun tidak, maksiat lagi. Kita ikut dia, jadi kita terikut dengan dia. Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, daripada pesanan Al-Imam Ibn Ajibah. Sebab itulah di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, ketika kami dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang turun dari kenderaannya dan mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melelahkan kenderaanku." Melelahkan mana dah penatkan kenderaanku. Dia naik kuda lah tu. Selama 9 hari. 9 hari naik kuda terus datang. Mana tempat dia jauh dari Madinah ni. Maka saya jalankan terus-menerus selama 6 hari. Maknanya kuda saya ni dah lelah, dah penat dah. Dah 9 hari berjalan. Kemudian saya melelahkan kenderaannya 9 hari. Maka saya jalankan terus-menerus selama 6 hari. Dia jalan pula. Dan kuda dah tak boleh larat nak jalan. Dia jalan pula. Berjalan kaki. Tarik kuda dia 6 hari. Dah berapa hari? 6 campur 9. Dah 15 hari. 2 minggu. Maka saya jalankan terus menerus dah selama 6 hari. Tidak tidur di waktu malam. Dan puasa pada siang hari. Wah, dia ni betul-betul lah sungguh-sungguh dia. Malam tak tidur. Kenapa tak tidur? Kerana dia berjalan. Ataupun dia semayang. Dan siang hari dia puasa pula. Masya Allah. Dia musafir ni. Daripada luar kota Madinah. Jauh ni. Datangnya tu. Nak pergi jumpa Nabi SAW. Hingga lelah benar kenderaanku ini. Sehingga kenderaan aku ni dah tak larat dah. Keperluannya hanya untuk menanyakan kepadamu 2 masalah. Jadi aku datang jauh ni dengan penat lelah ni. Dengan kuda aku pun dah tak larat dah. Maka aku datang ni kerana nak tanya 2 masalah saja. Masya Allah. Ini semangat belajar ni tuan-tuan. Yang ada pada sahabat-sahabat Nabi ni. Kita pun tak dapat nak ikuti. Jauh. Kita jangan cakap nak 2 minggu nak pergi cari Tok Guru. Rumah kita nak pergi masjid pun kita tak larat. Alah, tak apalah. Hari ni aku ponting, minggu depan aku datang lah. Padahal ustaz tu datang mengajar jauh-jauh, penat lelah. Murid ni pula ambil ringan, tak apalah. Hari ni hujan gerimis. Hujan gerimis tak payahlah pergi. Ustaz pun tahu ada hujan. Kau kalau hujan lebat pun kau pergi kerja Ini nak pergi belajar agama, gerimis saja dah tak larat. Pening kepala sikit, tak jadi lah. Kau kalau mabuk kepala pun pergi kerja. Ini pening kepala sikit saja dah tak jadi. Maka Panadol telan jalan pergi. Maaf tuan-tuan ya. Tapi itulah kadang-kadang zaman sekarang ni. Orang tak menghargai ilmu. Nah, sekarang jangan kita nak pergi tempat rumah ustaz ke, nak pergi ke masjid ke. Sekarang kita di rumah ni. Ustaz datang online pula kat rumah kita. Online lagi. Alah sibuk alah penat nak mengantuk. Ya Allah. Dah lah tak pergi masjid. Nak pergi belajar pun tidak. Sekarang ustaz datang ke rumah online pun tak buka juga. Tapi yang lain dia buka. Buka Facebook lain-lain. Buat cerita-cerita yang wai-wai gambar dia tengok. Sibuk. Tengok orang. Tapi yang ustaz mengajar dia tak buka. Kenapa? Inilah akibatnya zaman sekarang ni. Orang hati dah keras. Ibarat kata maulah macam kita sebut yang kita sedang belajar ni. Hati sudah keras, sudah mati dah. Jadi sahabat Nabi ini pula Masya Allah. Datangnya dari jauh, tak tahu di mana rumah dia, kampung dia. Dah 2 minggu di jalan padang pasir ni. Tiap-tiap malam tak tidur, siang hari dia puasa. Nak datang jumpa Nabi, nak tanya 2 masalah. Masya Allah. Punya sungguh-sungguh dia. Jadi nak tanya Nabi 2 masalah saja. Datang macam tu jauh, tanya 2 masalah saja. Tapi bagi dia ni 2 masalah besar ni. Jadi, 2 masalah yang telah merisaukan hatiku hingga tidak dapat tidur. Sampai tak dapat tidur. 2 masalah ni. Apa 2 masalah tu? Lalu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah kau? Kau ni siapa? Nabi pun tak kenal dia. Jawabnya Zaidul Khair. Zaid al-Khair. Khair tu baiklah. Baguslah nama dia pun bagus. Zaid yang khair, yang baik. Berkata Nabi, engkau Zaidul Khair? Tanyakanlah kemungkinan sesuatu yang sukar itu aku sudah pernah ditanya. Tanyalah, wahai Zaidul Khair. Apa kau nak tanya? Mungkin ada sesuatu yang sudah pernah aku ditanya dan aku dah jawab. Berkata Zaid, saya akan bertanya kepadamu, ya Rasulullah, tandanya orang yang disukai oleh Allah dan yang tidak disukai oleh Allah. Tanda orang yang Allah suka
dan tanda orang yang Allah tak suka. Yang Allah tak suka tu Allah murka lah. Jadi apa tanda? Itu tanya aja. Itu tanya 2 soalan saja. Dia datang 14 hari, 15 hari di padang pasir, tak dapat tidur malam, tak dapat berpuasa sehari. Nak tanya 2 soalan tu, apa tanda orang yang Allah suka, apa tanda orang yang Allah tak suka. Masya Allah, kalau kita kata, alah ingat nak tanya apa ini saja. Padahal bagi dia tu sudah besar dah tu. Sebab dia nak tahulah kalau dia buat sesuatu yang Allah tak suka, nanti menyesal ke akhirat. Macam sekarang ni. Kita buat perkara amalan-amalan yang Allah tak suka. Semayang lambat-lambatkan. Baca Quran pun tak ada. Zikir jauh sekali. Belajar agama pun ambil ringan. Allah suka? Tak suka tu. Tapi kita tak kisah. Bila kita tahu, bila kita dah mati, baru kita menyesal. Ya Allah, kenapalah aku tak pergi belajar? Kenapa aku tak semayang betul-betul? Tak gunalah masa tu. Jadi itulah. Jadi dia bertanya 2 perkara. Jawab Nabi SAW. Untung. Jadi maksudnya untung ni, baguslah engkau. Memang kan ni orang yang Allah Ta'ala nak berikan kelebihan, kebaikan. Maknanya orang yang susah hati nak tahu apa Allah suka, orang yang susah hati takut apa yang Allah tak suka, itu makna tanda keimanan. Sekarang kita nak buat ni. Ini Allah Ta'ala suka ke tak suka ni? Ini Allah tak suka ni, benda ni haram. Tak mau. Bagus tak? Baguslah. Makna kita jaga perintah Allah. Kita pun kata, ini ibadat ni Allah Ta'ala suka tak? Ini Allah Ta'ala suka ni. Okey, mari kita buat. Bagus tak? Baguslah. Kita buat perkara yang Allah suka. Jadi Nabi kata, untung orang ni. Makna Allah bagi dia hidayat. Allah bagi dia hidayat untuk nak ambil tahu apa amalan yang Allah suka dan apa amalan yang orang yang Allah Ta'ala tak suka. Jadi Nabi nak tanya balik pada dia. Ini cara Nabi berdakwah. Nabi punya dakwah ni bukan dari one way saja. Nabi syarah je. Kadang Nabi two way. Nabi tanya pula pada sahabat ini. Dia bersahabat ini, Nabi tanya, dia jawab. Jadi ini kadang-kadang salah satu pada uslub ataupun cara berdakwah. Kita bercakap dan kita tanya pula pada audien. Saya pun nak tanya juga pada audien, kepada para jemaah sekalian. Apa ditanda yang Allah Ta'ala suka? Apa ditanda yang Allah Ta'ala tak suka? Jadi kita dengarkan jawapannya. Jadi Nabi SAW pun bertanya pada dia, bagaimanakah keadaan kamu sekarang ini, wahai Zaid? How are you now? Jadi, tapi Nabi tak cakap speaking lah. Ini saya cakap ya. Jawab Zaid, saya kini suka kepada amal kebaikan. Dia suka buat baik. Alhamdulillah, bagus. Dan orang-orang yang melakukan amal kebaikan, dan aku suka pada orang yang buat baik. Dia suka buat baik dan suka orang yang buat baik. Dia tengok Ustaz Abid Liu ni hantar mahkamah. Suka dia. Dia tengok Ustaz ni dakwah sana. Dia suka. Dia tengok anak-anak muda ni bangun malam tahajud belajar agama. Allah suka. Nampak? Dia suka orang buat baik. Dia suka buat baik dan dia suka orang lain buat baik. Bahkan suka akan tersebarnya amal kebaikan tu. Dia suka supaya amal tu semua orang tahu. Semua orang buat. Tuan-tuan ini ada madrasah nak bangun, mari kita bantu. Tuan-tuan ini masjid ada nak bangun ni, mari kita bantu. Tuan-tuan ini orang susah ni, di Sabah ni, orang-orang yang miskin ni, yang kena banjir di Banjarmasin, di Kalimantan dengan gempa bumi, mari kita bantu. Dia sebarkan kebaikan tu supaya orang dapat membuat kebaikan. Dia suka buat macam tu. Baguslah orang ni. Nampak? Dan bila aku ketinggalan, bila tak dapat buat, merasa menyesal dan rindu pada kebaikan. Bila tak dapat buat yang baik, tak dapat nak bantu orang miskin tu, tak dapat nak bantu orang yang susah tu, tak dapat bantu orang yang kena banjir tu. Kenapa? Sebab saya pun tak ada kemampuan. Saya pun tak dapat salurkan kat mana saluran, saya tak tahu. Maka rasa menyesal dalam hati. Ya Allah, kita tengok dalam FB orang-orang susah di Palestin, di Afrika yang tak ada makan, orang Syria yang kesejukan musim sejuk sekarang ni, tak ada mata, tak ada cukup pakaian itu untuk menahan sejuknya. Kita rasa sedih sayu hati kita. Nampak? Jadi dia ada tanda suka pada kebaikan, suka dia buat baik, dan suka dia pada orang buat baik, dan suka kebaikan tu tersebar, dan sedih dia, rasa menyesal dia kalau tak dapat buat baik. Jadi
Apa kata Nabi? Dan bila aku berbuat amal sedikit atau banyak, tetap aku yakin akan pahalanya. Yakin balasan Allah. Bukan pahala tu mana mesti pahala syurga, tapi yakin balasan Allah. Allah Ta'ala ada janji orang yang buat baik akan Allah balas kebaikan. Janji, yakin pada janji Allah. Jadi sini ada ciri apa? Ciri kebaikan. Dia suka pada buat baik dan dia suka amal kebaikan tu tersebar dan suka pada orang yang buat baik. Kita tak dapat buat baik macam mana orang lain buat. Orang lain sedekah sana, orang sedekah sini, tak bantu orang. Ya Allah, sukanya aku tengok ustaz ni sedekah sana, sedekah sini. Ya Allah, sukanya aku. Kita suka. Itu sudah tanda hati kita baik. Itu sudah tanda hati kita hidup. Dan kita rasa menyesal kita tak dapat buat. Kita menyesal tak bangun tahajud. Allah, menyesal tak bangun tahajud. Menyesal kita tak dapat baca Quran hari ini. Menyesal hari ini kita tak dapat zikir. Tak dapat selawat 1000 kali selawat. Aku dah janji nak selawat 1000 kali tapi hari tak dapat. Allah, menyesal aku. Nampak tuan-tuan? Jadi dengan kerana dia menyesal itu dan dia merasa sedih, tak dapat buat satu kebaikan, dan dia yakin bila dia buat baik itu akan janji Allah, yakin. Maka jawab Nabi SAW, ya, itu dia. Itulah dia tanda orang yang Allah suka, dan iaitu kau dapat membuatkan baik, dan kau suka pada kebaikan, dan suka orang buat baik, dan kau menyesal, kau rasa sedih, tak dapat buat kebaikan. Itu tandanya hati kau tu hati orang yang Allah suka. Tapi sebaliknya itu mana hatinya orang Allah Ta'ala tak suka. Dia tak buat baik, kemudian tak menyesal, dia tak buat baik pun dia tak menyesal, dia tertinggal sembahyang subuh pun dia tak menyesal, dia tak baca selawat, tak baca zikir, tak baca Quran pun dia tak menyesal. Itu mana terbaliklah. Mana itulah hati orang yang Allah Ta'ala tak suka. Maka Nabi jawab, ya, itu dia Zaid. Andaikan Allah tidak suka kepadamu, tentu kau disiapkan untuk melakukan yang lain dari itu. Maknanya kalau sekiranya Allah tak suka, engkau pun tak pedulikan yang kebaikan. Orang buat baik, biarlah dia buat baik. Orang buat matu maras, biarlah dia itu di pasal lah. Dia tak peduli, tak kisah. Tapi kalau dia tertinggal buat kebaikan, dia tak ada sedih pun. Dia buat maksiat pun, dia tak rasa susah hati. Kalau sekiranya Allah tak suka pada kau, maka kau akan tidak diberikan hidayah. Jadi kita ni tuan-tuan, bila kita dapat buat baik ni, ini pun hidayah pada Allah Ta'ala. Pilihan Allah. Jangan kita pandang rendah pada mereka. Diorang tak macam aku. Aku sedekah, aku bantu orang, aku buat baik, aku sembahyang tahajud. Jangan. Sebab yang kita dapat buat ni, ini juga kurnian Allah. Kurnian yang paling besar sekali kepada seorang hamba ialah diberikan taufik hidayah, dapat dia buat amal taat. Itu kurnia Allah paling besar. Kenapa? Sebab segala harta dunia yang kita kumpulkan hari ini, seluruh dunia ni tak dapat menyamai dengan 2 rakaat sembahyang sunat sebelum fardu subuh. Itu dah dalam hadis Nabi dah sebut. Itu kalau sembahyang sunat subuh 2 rakaat lebih baik pada dunia dan isinya. Orang bilioner, tak ada apa. Ini sembahyang 2 rakaat lebih besar. Kerana besok ke akhirat, dia kumpulkan semua harta. Ya Allah, ambillah harta aku ni, ya Allah. Selamatkan aku daripada neraka. Tak ada. Allah tak terima. Nampak tuan-tuan? Sebab itulah kita syukur dapat buat ibadat ni. Ini kurnia Allah. Jangan kita pandang rendah pada orang lain. Habis orang tu tak sembahyang ustaz. Orang tu tak orang. Orang tu tak buat ibadat. Itu kita doakan dia. Kita minta dia entah pada Allah, mudah-mudahan bagi dia hidayah. Sebab ini hidayah Allah Ta'ala punya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tak beri hidayah pada siapa yang kau nak, tapi Allah beri hidayah pada siapa yang dia nak. Itu Allah yang punya. Begitulah kata Nabi, ya, itu dia. Berandaikan Allah tidak suka padamu, tentu engkau disiapkan untuk melakukan yang lain dari itu. Dan tidak peduli di jurang yang mana engkau akan binasa. Na'udzubillah. Orang yang Allah Ta'ala tak suka, Allah tak pilih dia untuk bagi hidayah. Allah biarkan dia. Dia buat maksiat, dia minum arak, berjudi, zina, ikut suka nafsu dia. Kita pun kata, ustaz, orang-orang ni senang hidup dia, ya.
Dia nak buat apa, nak makan apa, nak minum apa dengan jantan dan betina. Happy diorang. Ya, happy. Tapi, ke mana akhirnya? Na'udzubillah, kan neraka. Ini jam dunia dia happy tu berapa lama? Tak sampai 100 tahun pun. Kalau umur dia sekarang 40 tahun, hidup lagi 20 tahun, kalau panjang umur, mati habis. Habis dalam 20 tahun saja. Besok dah mati, na'udzubillah, neraka yang menantikan dia. Menyesal tak sudah. Apa nak buat? Itulah pilihan kau. Sebab itulah sini kita janganlah jadi orang-orang yang sedemikian. Ya, kita tengok pada orang-orang macam tu, kita doakan mereka supaya dapat hidayat. Allah tak pedulilah kat mana kau nak masuk dalam jurang neraka mana, kau punya pasal lah. Itulah akibatnya orang yang Allah tak berikan hidayat. Yang tak mempedulikan hukum Allah, yang tak pedulikan haram halal Allah, maka Allah pun tak pedulikan dia. Sekarang kalau kita lihat sekarang ni, manusia dah keterlaluan dengan kemajuannya, dengan dia punya kecanggihannya, dengan dunia dia, kekayaan melimpah-limpah, makes millions of money, billion of dollars. Syarikat sana, syarikat sini, syarikat penerbangan, negara tu, negara ni, hotel-hotel, semua membuat billions of dollars. Sekali Allah Ta'ala kata, ambilkan COVID. Habis semua stop. Habis semua penerbangan stop. Habis semua pekerjaan-pekerjaan stop. Habis hotel-hotel semua kosong. Allah boleh buat. Allah tak peduli kau nak binasa ke, kau nak bankrupt ke, kau nak muflis ke, kau punya pasal lah. Dah Allah Ta'ala punya perintah pun kau tak jaga. Surat Allah pun kau tak peduli. Habis Allah nak peduli kau. Pergilah kau punya pasal lah. Na'udzubillah. Ustaz, macam tu. Bukan macam tu. Itu Allah terbalikkan kepada kita. Macam mana kita berpada Allah, macam tu Allah terbalikkan kepada kita. Kau tak pedulikan Allah, Allah pun tak pedulikan kau. Bila Allah tak pedulikan kita, macam mana kita? Cari vaksin sini. Allahu Akbar. Ini pula dengar, ada lagi. Pandemik yang lain pula akan datang lagi. Ya Allah. Tak habis-habis. Itu selain daripada virus, dengan gempa bumi, dengan puting beliung, dengan Allah. Dunia ini makin lama makin lagi banyak lagi musibah, tuan-tuan. Jangan kita ingat ni musibah dia akan habis gitu saja, tidak. Dia akan bertambah. Kenapa? Sebab dunia ini sudah makin uzur. Macam orang tua, makin tua makin sihat. Makin tua makin uzur. Sampai akhirnya terus jatuh pingsan, terus meninggal. Macam tu akhir dunia ni terus kiamat. Sebab dia akan pergi kepada kebinasaan yang total. Kebinasaan yang hancur seluruhnya. Rumah bangunan, yang skyscrapers, yang kapal terbang, yang jet, semuanya akan hancur binasa. Yang bermegah dengan bala tenteranya, dengan dia punya askar-askarnya, dengan penerbangan apa-apalah, semuanya akan binasa. Tak ada satu pun yang dapat melawan kehendak Allah Ta'ala. Allah kata, letak kau lah, kau punya pasal lah. Na'udzubillah min zalik. Kita pun tak minta macam tu, tuan-tuan. Tapi inilah balasan Allah kepada orang yang lalai. Allah Ta'ala kata apa? Falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alaihim abwaba kulla syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu ma dhukiru bih, apabila manusia itu lupa dengan apa yang telah diingatkan pada mereka. Jangan buat ini dosa, ini haram. Jangan buat ni maksiat. Ini perintah Allah, ikut. Tak peduli. Maaf kata sekarang, jantan sama jantan. Betina dengan betina. Haiwan pun tak buat jantan dengan jantan. Ini manusia dah lebih daripada haiwan. Na'udzubillah min zalik. Bila mereka dah terlampau sangat, Allah Ta'ala kata, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alim, kami bukakan bagi mereka abwaba kulli syai', semua pintu-pintu, pintu rezeki, pintu kesenangan, pintu kekayaan, pintu kemewahan, pintu kemajuan, semua. Makin lama makin maju, kaya. Nampak? Sampai hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka tu sangat gembira dengan apa yang mereka dapat. Kita dah kaya, kita bilioner, kita dah maju, kita dah moden.
Nampak? Ini yang sekarang berlaku ni. Manusia rasa dia dah hebat. Maka apa Allah kata? Akhadnahum baghtatan. Kami ambil mereka secara terkejut. Allah tarik handbrake. Handbrake. Lah tengah lari 150 km per hour. Sekali Allah tarik handbrake. Tercampak. Apa jadi tercampak? Habis semua drop jatuh. Ini yang berlaku sekarang. Allah tak perlu hantar tentera, tak perlu pakai jet, tak perlu pakai bom, tak payah. Cuma pakai kuman yang mata kita pun tak nampak. Walaupun kuman ni orang kata teori itulah teori, ini orang ni buat, itu di pasal lah. Tapi hukumnya ialah dia datang dengan takdir Allah. Dan sekarang kita tengok semua perniagaan stop, ekonomi stop, semua penerbangan stop, semua hotel-hotel besar-besar semua kosong. Dah tak ada lagi kasino semua tak ada lagi. Night club semua dah tak ada lagi. Alhamdulillah kan bagus. Allah tarik brake. Fa'idahum mublisun. Mereka pun menyesal. Tapi menyesal dah tak guna lagi. Itulah dia tuan-tuan. Ya, na'udzubillah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mengaku kami banyak dosa. Kami tahu kerana dosa-dosa kami inilah Engkau telah menurunkan penyakit COVID-19 ya Allah. Kami bertaubat kepadamu dari segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Kalau Kau tak ampunkan kami, siapa lagi yang akan ampunkan kami? Ya Allah, terimalah amalan kami ya Allah. Maafkanlah kami, pimpinlah kami untuk jadi hamba yang Kau ridai. Bukakanlah mata hati kami untuk kami benar-benar insaf. Perbaikilah diri kami nak jadi hamba yang taat padamu ya Allah. Kami tak menjadi hamba dunia, kami tak menjadi hamba manusia. Bantulah kami dapat kami bangun tahajud setiap malam. Bantulah kami dapat baca Quran setiap hari. Bantulah kami dapat mengerjakan amal-amal kebajikan, bersedekah, berkhairan. Bantulah kami dalam menjalankan hidup hari-hari kami. Dan kurniakan kami rezeki yang halal lagi diberkati. Berikanlah kami sihat walafiat. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami dan saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami semua, kami yang punya hajat. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Rahman. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Maka begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Zaid, kaulah itulah tandanya kau ni orang Allah Taala suka. Kalau Allah tak suka, Allah tak akan bagi kau petunjuk. Maka berkata Zaid, cukup. Lalu ia pun berangkat kembali di atas kenderaannya. Masya Allah. Dah dapat jawapan dua soalan tadi. Dia pun okeylah ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah. Dia pun naik kenderaan dia pun berangkat. Masya Allah. Inilah orang yang ikhlas, jujur. Datang daripada jauh. 2 minggu di atas padang pasir. Nak tanya 2 soalan. Dapat jawab dari soalan tu. Terus dia pun balik. Masya Allah. Subhanallah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai sesajalah untuk kita pada malam ini. Ya, insya-Allah kalau sekiranya berpanjang umur, sehat walafiat, kita bertemu lagi dalam pelajaran kita yang akan datang insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pengajian kita malam ini merupakan daripada sesi dakwahnya Masjid Al-Istighfar, Pasir Ris, Singapura. Marilah sama-sama kita menyokong masjid kita dengan kita derma kepada masjid kita dengan nombor akaun yang ada di hadapan kita insya-Allah ya. Dan mereka yang belum ada kitab hikam ini, bolehlah hubungi saya insya-Allah dan boleh kita uruskan untuk mendapatkannya insya-Allah. Sekian saja, sama-sama lah saya pun minta maaf banyak dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata, terkasar bahasa. Marilah sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada 20 Jamadil Akhir ini adalah merupakan hari kelahirannya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Sayyidatina Fatimah Zahra adalah puteri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 20 hari bulan, iaitu 20 hari Jamadil Akhir. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, hari ini kita dah 22 Jamadil Akhir. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan pada hari Sabtu ini, iaitu 6 hari bulan, akan ada ceramah mengenai Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bermula pada jam 8 malam daripada beberapa asatizah
saya dan juga 2-3 lagi Ustaz pada jam 8 malam. Jangan lupa untuk ikuti FB saya dengan jam 8 malam hari Sabtu 6 hari bulan Februari insya-Allah. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.